Petang dan salam sejahtera. Hari ini 9 Julai 2021 bersama dengan hari Jumaat yang begitu mulia. Sekali lagi kita dapat dihimpunkan bersama dalam perkongsian amalan terbaik penyampaian PDPR Guru, aplikasi penggunaan Jamboard dalam PDPR Norma Baharu. Kita akan bermula tepat pada jam 3 petang, namun sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan yang baru menyertai kami, sama ada menerusi platform Google Meet dan juga YouTube, pastikan tuan-puan sentiasa bersedia. Ya, kerana hari ini kita akan bersama dengan seorang penceramah yang tidak kurang hebatnya, Puan Lee Chai Yong, yang pastinya akan berkongsi dengan kita ya dalam aplikasi Jamboard sebentar lagi. Kita mengalurkan kedatangan Dr. Les bersama dengan kita. Selamat petang Dr. Les. Oke, selamat petang. Jika tiada masalah, Doktor, kita akan bermula tepat pada jam 3 petang. Ya. Okey, selamat petang dan salam sejahtera kepada anda yang baru bersama dengan kami. Kita masih bentar lagi akan bermula dalam sesi perkongsian amalan terbaik penyampaian PDPR Guru untuk aplikasi penggunaan Jamboard dalam PDPR Norma Baharu. Okey, program kita pada petang ini merupakan anjuran bersama Majlis Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan juga Majlis SIC Plus Sarawak, Ahli Jabatan Kuasa Sains Sosial Sarawak dan juga Bidang Sains Sosial Pejabat Pendidikan Daerah Pedawan. Ya. Sukacita juga kita ingin mengingatkan sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan kita untuk etika-etika yang perlu kita patuhi ya sepanjang sesi Google Meet kita berlangsung nanti. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan sudah arif dengan etika mesyuarat dalam talian. Namun kita juga sukacita untuk kita mengingatkan sekali lagi supaya perkongsian kita pada petang ini akan berjalan dengan lancar. Jadi pastikan untuk tuan-puan untuk melihat ya etika yang dipaparkan pada skrin. Sementara kita menunggu, perkongsian kita akan bermula tepat pada jam 3 petang. Kita juga ingin mengingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan rakan-rakan guru ya. Esok juga kita ada sesi perkongsian yang melibatkan mata pelajaran sejarah ya 10 Julai, iaitu esok Sabtu. Jadi pastikan juga tuan-puan rakan-rakan guru bersedia untuk esok, dan pada minggu hadapan iaitu pada 17 Julai sekali lagi ya untuk siri yang kedua bagi mata pelajaran sejarah juga akan diadakan. Jadi sila kunci kedua-dua tarikh tersebut iaitu 10 Julai dan juga 17 Julai. Saya percaya penceramah yang dijemput untuk sejarah esok dan minggu hadapan merupakan mereka yang berprofil tinggi. Seperti juga penceramah jemputan kita pada hari ini yang memang tidak asing lagi. Ya, kita akan bersama dengan beliau lebih kurang 3 minit lagi. Yang berusaha Dr. Les Smith, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Yang berusaha Dr. Narahan bin Radwan, Presiden Majlis SIC Plus Sarawak. Yang dihormati Encik Lau Heng Huat, Ketua Penolong Pengarah Unit Sains Sosial Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Yang dihormati Encik Liu Jiu Kiong, Ketua Penolong Pengarah Unit Bahasa, merangkap Ketua Penyelaras SIC Plus Negeri Sarawak. Yang dihormati Puan Hasiah binti Puking, Penyelaras Bidang Sains Sosial Sarawak, Puan Bom Licin, Penyelaras Bersama Program PPD Pedawan, Pegawai-pegawai Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Yang dihormati Puan Lee Chai Yong, penceramah jemputan kita. Yang dihormati barisan SIC Plus dan warga pendidik seluruh Sarawak khasnya dan Malaysia amnya, tuan-tuan dan puan-puan. Selamat menyertai perkongsian amalan terbaik aplikasi penggunaan Jamboard dalam PDPR Norma Baharu, anjuran bersama Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, Majlis SIC Plus Sarawak, Ahli Jabatan Kuasa SIC Plus Bidang Sains Sosial Sarawak,
dan bidang sains sosial Pejabat Pendidikan Daerah Bedawan. Saya Cikgu Tini Numpang, SISC Plus Sains Sosial dari PPD Serian akan bersama anda sebagai moderator hari ini. Ya, jadi perkongsian kita pada hari ini dapat diikuti menerusi platform Google Meet dan juga saluran YouTube. Ya, mohon anda yang telah bersama dengan kami sekarang, bahkan perkabaran baik ini kepada rakan-rakan di luar yang belum bersama kita. Kita juga mengharapkan agar semua dapat mematuhi etika yang sepatutnya semasa sesi kita berlangsung. Link kehadiran dan maklum balas akan dipaparkan pada sesi soal jawab di penghujung nanti. Ya, sesi soal jawab akan berlangsung selepas sesi perkongsian penceramah jemputan kita. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Hakikatnya Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan COVID-19 mula mencabar para guru untuk meneroka amalan norma baharu dalam sistem pendidikan negara. Pendidikan hari ini semakin mencabar dalam lanskap baharu era digital. Susulan itu, peranan sekolah, komuniti dan ibu bapa perlu disemak semula dan diterjemahkan dalam bentuk baharu yang bersesuaian dengan perkembangan teknologi digital hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk meneruskan lagi majlis kita pada petang yang indah di Remala ini, majlis dengan penuh takzim mempersilakan yang berusaha Dr. Lesmet, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak untuk menyampaikan kata-kata aluan. Majlis mempersilakan. Terima kasih, Cikgu. Terlebih dahulu saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan juga dengan kerjasama dari Jabatan PPD Bedawan dan juga rakan-rakan SISC Plus di seluruh negeri Sarawak dalam membantu dalam melaksanakan penganjuran perkongsian amalan terbaik ini dalam melaksanakan PTP guru. Kepada rakan-rakan di Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, khususnya pada pegawai kita di sektor pembelajaran yang diterajui oleh Cikgu Loh, terima kasih dan tahniah kerana kita dapat sekali lagi membawa guru-guru kita dalam satu lagi perkongsian yang saya yakin dapat membantu guru-guru kita untuk menyampaikan pengajaran mereka kepada anak-anak kita di seluruh negeri Sarawak dan juga di tempat-tempat lain yang mana sangat-sangat diperlukan pada masa ini. Rakan-rakan guru dan pegawai, apabila kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini, mungkin pada awalnya kita menghadapi banyak tekangan kerana semua kita, tak kira guru, pegawai, ibu bapa dan juga anak-anak kita, tidak bersedia untuk menghadapi cabaran ini pada awalnya. Namun selepas kita melalui pandemik ini lebih kurang hampir setahun setengah. Jadi cikgu-cikgu kita semakin hebat dalam melaksanakan penyampaian pengajaran mereka dengan menerokai pelbagai kaedah dan dengan menambah ilmu mereka, terutamanya dalam penggunaan teknologi. Kita faham bahawa banyak cabaran yang kita hadapi khususnya di negeri Sarawak dalam kita menyampaikan pendidikan kepada anak-anak kita, khususnya melalui kaedah PDPR ini. Namun dengan penambahan kemahiran dan pengetahuan cikgu kita,
yang sekarang semakin hebat dengan inovasi-inovasi mereka. Saya amat yakin bahawa kita dapat memberi pendidikan yang terbaik kepada anak-anak kita di mana jua mereka berada. Jadi perkongsian terbaik ini pada hari ini yang akan disampaikan oleh cikgu kita ya, daripada SMK Sungai Maung ya, Cikgu Lim, merupakan satu perkongsian untuk kita sama-sama ya pelajari, dan mungkin ini merupakan satu lagi kaedah dan inovasi yang membolehkan kita dapat memberi penyampaian pendidikan ini dengan lebih berkesan, khususnya kepada guru-guru kita di seluruh negeri Sarawak. Manfaatkan apa yang kita kongsikan, ya, rakan-rakan kita dapat kongsikan, kerana kita yakin dalam pandemik begini pelbagai kaedah yang kita gunakan untuk menyampaikan pendidikan kepada anak-anak. Jadi dalam perkongsian terbaik ini saya amat berharap guru-guru kita yang terlibat dan pegawai-pegawai kita yang terlibat supaya bukan sahaja kita mendengar, mempelajarinya pada hari ini, saya amat yakin kita boleh menyebarluas penggunaan dan juga kaedah-kaedah yang dikenal pasti sebagai satu kaedah yang sangat baik dalam kita menyampaikan pengajaran dan pembelajaran kita supaya ianya lebih efektif dan efisien bagi memastikan anak-anak kita di luar sana ya mendapat pendidikan yang terbaik. Menyebut tentang perkongsian amaran terbaik ini, di masa ini banyak yang dikongsikan, banyak yang dilaksanakan oleh guru kita dan juga oleh pegawai-pegawai. Namun harapan saya ialah gunakanlah semua yang ini untuk menambah pengetahuan dan juga untuk menambah kemahiran kita dalam menyampaikan kandungan dan juga hasrat kita, walaupun dalam keadaan yang sukar dan keadaan di mana kita tidak dapat bersama dengan anak-anak kita secara bersemuka. Dan dalam perkongsian terbaik kaedah-kaedah khususnya yang melibatkan teknologi, mungkin ini amat baik kepada semua guru kita, kerana mungkin selama ini kita hanya menganggap penggunaan teknologi ini merupakan penggunaan yang sebagai salah satu kaedah tambahan sahaja. Tetapi dalam keadaan pandemik ini kita sudah lihat ianya merupakan satu kaedah utama, iaitu satu kemahiran dan pengetahuan yang perlu dikuasai oleh guru kita. Dan saya amat yakin ramai guru kita telah mula menambah ilmu dan mempersiapkan diri dalam menghadapi cabaran-cabaran yang mendatang. Jadi saya harap perkongsian-perkongsian ini tidak tamat di sini. Walaupun mungkin kita pandemik COVID ini mungkin akan berakhir, tetapi kita tidak mahu apa yang kita pelajari, apa yang kita torokai dan inovasi-inovasi yang kita perolehi selama ini tidak akan digunakan. Harapan saya ialah kita akan meneruskan penggunaan ini dan memperhebatkan kemahiran teknologi kita dan juga pengetahuan penggunaan teknologi ini dalam menyampaikan pendidikan kepada anak-anak kita. Saya melihat negara-negara yang cemerlang dalam pendidikan ini, dalam pandemik semasa menghadapi pandemik COVID ini, walaupun mereka menghadapi masalah yang sama dengan kita hadapi sekarang sebab ianya meranda seluruh dunia, tetapi perjalanan mereka lebih cepat disebabkan oleh mereka mungkin mempunyai kemahiran dan pengetahuan yang lebih mendalam. Namun dalam keadaan sekarang mereka dapat mempelajarinya
dan menggunakannya dengan lebih berkesan dan cepat. Oleh yang demikian, saya harap guru-guru kita sekarang peluang dan harapan kita ialah menggunakan teknologi ini secara berterusan dan merupakan satu lagi alternatif yang mungkin selepas pandemik ini mungkin kita boleh gunakan dan menjadi satu medan untuk kita menyampaikan pendidikan terbaik kepada anak-anak kita. Dari segi penyampaian dan dari segi kualiti pendidikan, ianya banyak bergantung kepada persiapan guru-guru kita. Dan kita faham bahawa semasa PDPR ini banyak kaedah yang kita gunakan. Tetapi mungkin kaedah-kaedah ini adalah kaedah-kaedah yang boleh digunakan mengikut kesesuaian tempat, mengikut kesediaan guru, mengikut kesediaan anak-anak kita dan juga mengikut keselesaan dan kesediaan ibu bapa. Dan mungkin kaedah-kaedah dan inovasi-inovasi yang dikongsikan sama ada pada hari ini maupun pada masa-masa yang sebelum ini dan akan datang akan dapat membantu dan guru-guru kita untuk menyampaikan pendidikan di dalam masa pandemik dan juga mungkin di post pandemik nanti. Kepada rakan-rakan yang telah pun bertungkus rumus sama ada guru kita maupun pegawai, ya kita harap perjuangan kita ini akan kita teruskan dengan lebih hebat untuk mencemerangkan khususnya pendidikan di negeri Sarawak. Dan saya amat yakin jika kita menggemberingkan tenaga kita dengan sepenuhnya daripada ibu bapa, daripada anak-anak kita, daripada tenaga guru kita dan juga kepada semua pegawai, saya amat yakin kita boleh membawa keputusan dan juga kecemerlangan pendidikan untuk anak-anak kita di negeri Sarawak. So harapan sekali lagi semoga apa yang kita kongsikan pada hari ini dapat kita aplikasikan dan bawa ke dalam bilik darjah ya, supaya ianya dapat memanfaatkan anak-anak kita yang derhagakan ilmu dan juga pendidikan yang terbaik daripada kita. Sekali lagi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan program ini, khususnya kepada pegawai-pegawai di SPB, Sektor Pembelajaran JPN Sarawak dan pegawai-pegawai SIAC Plus yang membantu dalam melaksanakan dan juga memastikan bahawa program kita ini berjalan dengan lancar. Dan terima kasih juga kepada penceramah kita yang akan berkongsi amaran terbaik ini untuk guru-guru kita dan juga untuk kita pegawai juga ya. Dan kepada semua selamat berbengkel dan selamat menimba ilmu dan menambah pengetahuan kita untuk mencemerlangkan pendidikan khususnya di negeri Sarawak. Sekian, terima kasih. Terima kasih Dr. Lesmet, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak atas kata-kata aluan itu tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita masih lagi bersiaran secara langsung dalam perkongsian amalan terbaik aplikasi penggunaan Jamboard dalam PDPR norma baharu. Selamat datang kepada anda yang baru bersama kami, sama ada menerusi platform Google Meet dan juga YouTube. Kami juga ingin memohon maaf kepada rakan-rakan yang menyertai kami menerusi platform YouTube kerana ada sedikit masalah teknikal sebentar tadi. Sukacita juga saya ingin ingatkan sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan kita pada petang ini. Sesi perkongsian amalan terbaik kita bukan sahaja berlangsung pada hari ini. Malah esok juga kita ada perkongsian amalan terbaik untuk mata pelajaran sejarah siri 2.0 dan akan dilanjutkan lagi pada hari Sabtu minggu hadapan juga, iaitu 17 Julai. Jadi pastikan tuan-puan, guru-guru semua untuk mengunci 10 Julai dan 17 Julai untuk perkongsian amalan terbaik mata pelajaran sejarah.
Hadirin sekalian, apabila kita berbicara tentang revolusi digital dalam pendidikan norma baharu, guru-guru tidak boleh dipersalahkan kerana kaedah pendidikan sebelum ini tidak mendorong sepenuhnya penggunaan bahan, alat dan kemudahan dalam talian sehingga menyebabkan beberapa tenaga pengajar kurang berkebolehan menggunakannya. Selain itu, mereka memerlukan sedikit masa mempelajari dan menguasai kemahiran mengendalikan kemudahan dalam talian serta memerlukan latihan dan kursus bersesuaian bagi memastikan pelajar dapat menyesuaikan diri dengan norma baharu sistem pendidikan dengan mudah. Pengerusi Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia, Profesor Dr. Mahizir Hamzah berkata, ramai guru masih memerlukan bimbingan mengenai aspek teknikal pendidikan dalam talian. Mereka bentuk sesuai untuk pengembangan bahan pengajaran digital serta sistem sokongan komprehensif. Lantas, tuan-tuan dan puan-puan, semoga perkongsian kita pada petang ini dapat merungkai permasalahan ini dan menemui solusi terbaik ke arah mempersiapsiagakan guru-guru kita dengan kompetensi digital dan ICT. Ya, bersama-sama kita pada petang ini, saya amat yakin dan percaya merupakan seorang yang pakar dengan aplikasi Jamboard. Jamboard, ya. Apakah Jamboard? Apakah kegunaannya? Bagaimanakah menggunakannya? Akan terjawab sebentar lagi. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, beliau yang bakal berkongsi dengan kita sebentar lagi sudah 28 tahun dalam perkhidmatan. Beliau juga merupakan ahli jawatankuasa Indo Persatuan Pendidik Geografi Malaysia PPGM 2021 dan Ketua Pasukan Pembinaan Modul KSSM Geografi Tingkatan 4 Geocompetent 2020. Turut menghasilkan buku kertas model SPM Geografi kertas 1 dan kertas 2 penerbitan Nusa Mas tahun 2019, 2020 dan 2021. Ya, saya yakin selepas ini ramai yang akan menyerbu kedai buku untuk mendapatkan buku-buku tersebut ya. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita bersama-sama memberikan tepukan gemuruh terlebih dahulu ya kepada penceramah kita yang akan beraksi sebentar lagi. Saya harap beliau dari awal tadi sudah bersama dengan kita sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan, saya silakan kepada anda semua, Puan Lee Chai Yong, Guru Cemerlang Geografi dari SNK Jalan Arang dengan perkongsiannya aplikasi penggunaan Jamboard dalam PDPR norma baharu. Dipersilakan Puan Lee Chai Yong. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Salam sejahtera kepada Dr. Les, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Sarawak, Dr. Narahan, pengerusi majlis SISC Plus Negeri Sarawak, dan semua pegawai-pegawai di JPN, PPD dan guru-guru sekalian. Selamat petang kepada semua. Okey. Okey, tajuk yang akan kita bincang hari ini adalah Jamboard dalam PDPR. Tajuk kita petang ini adalah Jamboard dalam PDPR. PDPR itu adalah semakin berlanjutan sejak tahun lepas, bulan Mac sampai sekarang. Dan kita sebagai cikgu, kita kena banyak belajar lah semua aplikasi digital ini supaya kita boleh menggunakan untuk kebaikan anak-anak murid kita. Okey, so sekarang saya teruskan. Ini adalah keadaan kita semasa di sekolah.
Okey, so keadaan di sekolah adalah seperti ini ya. Okey, daripada persembahan tadi kita boleh nampak kita semua sangat-sangat rindu kepada masa macam seakan-akan hari ini dalam sejarah ya, yang masa kita masih okey lagi, kita masih lagi mengajar seperti biasa. Tapi dalam keadaan pandemik sekarang kita kena ubah dan kita kena sesuaikan diri dengan keadaan yang sekarang ini. Yang dulu itu memang sangat rindu zaman kita masih bersama dengan pelajar. Okey, so sekarang kita tengok kenapa kita nak pilih Jamboard. Okey, so dalam keadaan sekolah, okay, ini adalah keadaan di sekolah kita. Dan daripada maklumat yang kita nampak dalam sekolah saya, ini adalah pengguna kepada portal sekolah saya, dan daripada sini boleh nampak bahawa ramai daripada pengguna portal sekolah saya adalah yang menggunakan telefon bimbit, iaitu 63% pengguna adalah menggunakan telefon bimbit, dan yang lain itu ada yang guna laptop. Okay, ini adalah yang guna laptop, guna Windows, lepas itu yang iOS dan sebagainya. Dan seterusnya, peranti yang mereka guna adalah mereka gunakan Chrome masuk. Dan lepas itu ramai juga yang guna peranti yang lain seperti iPhone dan handphone yang jenama lain. Seterusnya Huawei, Vivo, Oppo dan sebagainya. Dan pengguna-pengguna ini bukan saja di sekolah saya yang banyak menggunakan Android dan juga menggunakan aplikasi lain, tapi keadaan yang sama juga berada di seluruh Malaysia. Ini adalah data di seluruh Malaysia dan saya ambil yang Sarawak. Dan kita di negeri Sarawak, kita juga boleh nampak bahawa walaupun kita mengajar secara online, nampaknya ada juga pelajar yang boleh gunakan pelbagai aplikasi, pelbagai jenis aplikasi. So ini adalah data tahun lepas, tahun lepas, dan kita boleh masuk ke dalam laman ini untuk tengok sendiri macam mana pelaksanaan PDPR dijalankan. Dan daripada sini pun saya dapati bahawa walaupun masalah yang biasa dikatakan orang adalah seperti kekurangan
kekurangan peranti dan sebagainya, tetapi kita masih lagi boleh cari jalan untuk atasinya. Okay. So yang ini adalah pendekatan. Okay, pendekatan yang digunakan oleh cikgu seperti dalam talian, luar talian dan juga gabungan. Dan di sini juga kita nampak bahawa ramai daripada cikgu-cikgu di Sarawak, ramai daripada cikgu-cikgu di Sarawak adalah menggunakan WhatsApp, ya, guna WhatsApp, dan yang gunakan Kahoot pun ada, yang gunakan Quizy dan sebagainya. Okay. So data ini kita boleh tengoklah daripada dashboards pelaporan peringkat kebangsaan. Dan maklumat ini kita boleh guna untuk kegunaan kita semasa kita membuat persediaan untuk mengajar. So dalam kandungan yang kita nak bincang hari ini, okay, adalah meliputi bahagian-bahagian 6 bahagian ini, ya. Saya cuba meliputi 6 bahagian ini, ya, dalam Jamboard. Kenapa saya pilih Jamboard? Di antara banyak-banyak aplikasi yang telah digunakan, ada didapati beberapa adalah sesuai untuk keadaan di sekolah saya. Okay. Yang pertama, saya akan terangkan sedikit tentang ciri-ciri yang ada pada Jamboard. Lepas itu kegunaannya dan penggunaannya, macam mana ia digunakan. Lepas itu kelebihan Jamboard, rasional kenapa nak guna, dan juga macam mana kita nak buat satu Jamboard yang kreatif, yang kreatif dan yang boleh menjana pendapat daripada murid-murid. Okey, apa itu ciri-ciri Jamboard? Dalam Jamboard ini kita boleh buka melalui kita punya Google Meet. Okey. So dalam Google Meet ini, di bahagian bawahnya kita ada yang aktiviti ini, ya, yang segitiga, segi empat dengan yang bulat ini. Kita boleh buka Jamboard daripada sini, di mana dia dipanggil sebagai whiteboarding. Satu cara ialah buka daripada sini kalau cikgu mengajar menggunakan Google Meet. Sekiranya cikgu bukan mengajar menggunakan Google Meet, kita juga boleh membuka Jamboard daripada semua platform yang kita guna, seperti Google Drive. Okay? So saya bagi contoh. Kalau kita masuk dalam Google, kita boleh type sahaja Jamboard. Dan di sini kita boleh masuk daripada sini. Okay, so ini adalah paparan Jamboard. Dan selain daripada sini, cikgu akan masuk ke dalam akaun cikgu lah. Lebih baik kita guna akaun MOE sendiri. Okay, login guna akaun MOE. Dan di sini pun kita sudah ada Jamboard. Dan saya coba buka kalau cikgu masuk melalui Gmail. Okay, so ini adalah Gmail kita. Dan di sini dia ada 9 dot sini. Ini adalah semua aplikasi Google Apps. Okay, semua aplikasi Google. Dan di sini semua aplikasi kita boleh explore dan belajar. Salah satu daripadanya ialah Jamboard. Mungkin cikgu tak pernah guna, first time guna, kita boleh explore dulu macam mana rupanya Jamboard. Dan bila kita masuk, kita boleh buka satu yang new. Kat bawah sini dia ada plus sign, kita klik new. Okay, dan kita akan masuk ke paparan ini. Okay, kita akan masuk ke paparan ini. Dan macam mana rupanya, so saya akan terangkan satu persatu. Okey, yang atas sekali itu adalah tajuknya. Kita boleh letak tajuk, kita boleh editkan perkataan di sini dan kita type tajuk kita. Dia paparannya lebih kurang macam
Microsoft Document ke, PowerPoint ke, semua aplikasi yang kita pernah guna ya, ada tajuk ke atas. Kemudian yang sini adalah frame. Okay, so frame maksudnya dia ada beberapa muka surat yang kita boleh letak ya. Kalau kita nak buat 3 muka surat, then kita letak 3 muka surat. Dan seterusnya ada butang share. So kelebihannya ialah kita boleh share apa yang kita sudah buat. Dan yang keempat, kita ada background. Saya galakkan cikgu explore background juga kerana ini sangat bermanfaat kepada cikgu untuk sediakan bahan nanti. Dan seterusnya dia ada pen. Kenapa pen sangat penting? Kerana banyak daripada bahan online itu kita sebagai cikgu, kita sudah biasa, kita biasa nak semak dan kita biasa guna pen. Kalau kita guna aplikasi yang lain, mungkin kita kena install extension yang lain. Tapi dalam Jamboard, dia sudah ada. Ya, dia sudah ada pen kat sini. Dan dia ada 5 warna sini ya. Dan pelbagai jenis pen. Dan seterusnya, okey, seterusnya sini ada eraser. Kita boleh padamkan apa yang kita tulis. Dan select ya, select ialah kita pilih lah. Dan nombor 8 ini adalah sticky note. Sticky note juga adalah sangat berguna nanti ya. Dan dia juga ada 5 jenis warna. Dan lepas itu kita ada image. Image kita boleh ambil daripada komputer sendiri ataupun guna URL, guna kamera snap, guna Google Image Search, daripada Google Drive ataupun Google Photo. Ada banyak di sini. Dan yang seterusnya dia ada shape, berbagai jenis shape. Dan bergantung kepada subjek yang cikgu ajar, mungkin subjek matematik dia perlukan ini ya. Subjek lain juga boleh explore ya. Dan seterusnya dia ada text box dan highlighter. Highlighter itu adalah yang kita boleh guna untuk semasa kita buat presentation. Okey, lepas tu di atas sini dia ada 3 dot yang kita panggil sebagai vertical ellipsis. Dan di sini dia adalah menu lah yang kita boleh rename file ini. Kemudian download. Kalau bahan yang kita sudah siap, selepas kita sudah habis kita punya lesson, bahan ini kita boleh download, kemudian share kepada murid-murid. Dan kita boleh save sebagai PDF ataupun sebagai image. Ya, image itu adalah JPEG lah. Okay, remove itu kita delete lah. Lepas itu kita juga boleh make a copy di mana kita boleh guna untuk kelas yang lain. Kalau kita ajar 3 kelas, kita boleh guna Jamboard dengan design yang sama untuk 3 kelas. Okey, yang bawah sekali kita boleh tengok version history. Semua produk Google, semua produk Google adalah sangat mesra pengguna. Di mana kalau kita tersalah buat, kita boleh tengok history dan kita boleh dapat balik benda itu. Dia tidak akan hilang. Okey, so dia tidak akan hilang. Lepas itu kita boleh tengok sini dia ada timestamp. Kalau kita rasa pukul 9 tadi saya sudah delete sesuatu, kita boleh klik yang itu dan dia akan balik kepada version yang lebih awal. Okay? Dia tidak akan hilang. Okey, apakah kegunaan Jamboard? Okey, sekarang kita explore. Ini adalah tajuknya. Ya, tajuk kita hari ini kita ajar bab apa? Okey, kita letaklah tajuk kita. Kemudian sini ada frame. So saya nak buat beberapa frame. Saya buat 2 frame, 3 frame. Okey, so kalau nak tengok boleh klik sini dan tengok. Ini dia 1, 2, 3. Okey, frame yang pertama, kedua, ketiga. Lepas tu kita boleh buat. Saya contoh saya buat satu soalan. Saya guna pen dulu. 1 plus 2. Kalau cikgu guna tablet ataupun guna handphone, boleh tulis. Okay? So, minta pelajar jawab. Macam mana pelajar jawab? Kita share kepada dia. Mesti share. Kalau tidak share, mereka tak dapat type.
Okay, ini tukar kepada settingnya, kita kena tukar kepada anyone with the link. Dan viewer kita tukar kepada editor. Okay, so done. Lepas saya sudah buka sharing, sekarang saya sudah boleh send kepada pelajar untuk jawab. Okay, so saya coba-coba dulu di sini. Kita coba tengoklah berapa orang yang masuk dan macam mana mereka jawab soalan ini. Okay. So siapa-siapa yang ada dalam Google Meet boleh cuba ya. Dan sekarang saya nampak kan, boleh nampak cikgu ada 1, 2 orang sudah masuk. Okay, 3 orang sudah masuk. Dan di sini kita nampak pelajar-pelajar yang sudah masuk. Ya. Ada yang sudah mula jawab sini. Dan saya tahu siapa yang jawab. Saya boleh panggil nama dia. Okay. Okay, so ini tengah jawab. Dia guna pen juga. Dan lepas itu mungkin ada cikgu dia yang lebih rajin, dia buat soalan, dia type. Okay, dia type soalan kali ini. Ya, dia lebih rajin sikit. So siapa yang boleh jawab? So daripada sini cikgu boleh control ya, boleh tengok ini pelajar ini sudah tertinggal ya, semua orang buat kerja kat sini, dia di belakang sendiri-sendiri ke belakang, kena panggil dia pergi depan. Okay, so yang pelajar di belakang itu tolong sila pergi ke Jamboard number 1, jangan sesat. Okay, so mereka akan pergi ke depan dan buat kerja kat sini. Dan jawapannya kat sini, cikgu cek, cikgu boleh tanda. Okay, boleh tanda. Okay, betul ini. Very good. Your answer is correct. Okay, so ini adalah caranya. Kedua, okay, saya cuba lagi satu. Mungkin kali ini saya nak ajar sesuatu yang saya perlukan image. Tapi image saya tak ada lah. Saya cari daripada Google. Okay. Saya cari Twin Tower Malaysia. Dan saya insert image ini. Lepas itu saya nak tanya soalan. Okay, saya tanya satu soalan. Tulislah, tulis. Adjektif yang berkaitan dengan gambar ini. Mungkin saya ajar BM sekarang ya. Sekarang saya ajar BM. So cikgu, pelajar-pelajar masuk, sila tulis apakah adjektif yang ada kaitan dengan gambar ini. Okay. So arahan saya kepada pelajar ialah, tengok sini sudah ada pelajar masuk. Okay, arahan pelajar ialah anda boleh guna sticky note ya. Tidak semestinya kamu guna pen, tak semestinya kamu boleh guna type. Sekarang coba kamu klik guna sticky note. Ya, type jawapan kamu guna sticky note. Okay, type macam ini. Tinggi. Okay. So you see the student contributing idea ya, dengan cepat sekali mereka sudah beri idea-idea ya. So ini adalah sangat menarik, pelajar semua terlibat. Okay, tinggi. Ada lagi selain daripada tinggi ya, mungkin guru BM ada idea lain ya. So ini adalah satu daripada aplikasinya. Okay, next. Mungkin cikgu boleh explore lagi ya yang lain. Sekarang mungkin soalan yang saya seterusnya. Saya guna Jamboard yang keempat. Saya nak belajar cari gambar pula. Tadi saya yang cari gambar. Sekarang saya nak belajar cari gambar. Gambar yang berkaitan dengan benda warna hijau.
Okey. Benda yang warna hijau. Cikgu klik sini, cari gambar. Okey, klik sini, add image. Dan cari gambar. Okey, ada tak siapa yang di sini? Okey, ramai sudah masuk. Image hijau. Okey, ramai ya sini ya. Mereka sudah cari gambar yang warna hijau. Ini dia. Siapa ni? Okey. Oh, Incredible Hulk. Okey. So, cikgu akan nampak bahawa dalam lesson ini ada tak belajar boring? Saya rasa mereka tidak akan boring. Mereka akan cari maklumat. Mereka akan sangat sibuk dalam lesson ini. Okey, tengok ini semua idea-idea sudah keluar, right? A lot of ideas already ya, warna hijau ni, semua yang warna hijau. Okey. Okay, good. Apa lagi? Okay, so tadi kita sudah belajar Maths, kita sudah belajar apa BM. Mungkin ada subjek apa lagi kamu nak try? Okay, so saya yang berkaitan dengan COVID. Okay, mungkin boleh cikgu sediakan maklumat yang berkaitan dengan COVID. Saya type sini. COVID. Saya tukar warna kali ini, saya guna warna merah. Okey. So, kita punya Jamboard berwarna-warni lah. So, apa dia yang ada kaitan dengan COVID? Cikgu, murid-murid sekalian sila bagi jawapan. Okey, nampaknya masih ramai yang suka dengan warna hijau dengan yang gambar bangunan tadi. Okey, semakin ramai sudah masuk kumpulan COVID, cari maklumat tentang COVID. Tetapi ada yang nakal-nakal kat belakang tu, buat apa mereka di belakang tu? Okay, banyak variant. Good. Kalau tahu nama variant lagi bagus kan? Okay, tahu tak nama variant-variant itu? Boleh bagi contoh ke? So, saya letak satu kotak sini. Kamu type lah nama variant yang kamu tahu, type kat sini ya, jangan type tempat lain. Okay, so cikgu akan nampak yang kotak yang saya lukis ini, dia tidak akan bergerak. Okay, tapi yang ini dia boleh bergerak, ini boleh bergerak. Kadang-kadang kalau pelajar dia masuk, dia boleh ganggu bahan yang dibuat oleh kawan yang lain. Tapi kotak ini dia tidak bergerak, dia tetap di sana. Okay. Okay, ada delta, nama delta. Another one is what? Okay, so ini adalah cara kita menarikkan perhatian. Kalau kita nak buat set indusi, kita boleh guna cara ini ya. Bila mereka sudah ready, minta mereka buat tulis apa. Lepas tu mereka sudah calm down, pelajar sudah selesai, mereka sudah sedia untuk lesson kita seterusnya. Okay, so ini adalah contoh kita buat brainstorming. Ya, ada yang sudah pergi muka surat 18 rupanya. Okey, ada sudah explore ke belakang sana ya. So sekarang kita balik kepada slide ya. Kegunaan Jamboard. So tadi cikgu sudah type. So sekarang
kita tengok kegunaannya. Jamboard dia punya frame, paling maksimum adalah sampai 20, ya, sampai 20. Dia tak boleh lebih daripada itu. So kalau saya nak share sampai 100 orang mungkin susah sikit lah, ya. Frame-nya sampai 20. Kemudian dia punya peserta pun paling ramai sampai 50. Ya, tadi saya tengok lebih kurang ada macam 50 lah. Kalau yang lebih ramai daripada itu masuk, mungkin mereka tidak dapat masuk. Okay, sini 60 over, ya, 60 lebih orang sudah dalam Jamboard ini. Ya, dalam kelas yang biasa saya 30 lebih lah sebab kelas saya paling ramai 40 orang. So di sini saya nampak dia lebih daripada 50, 60 pun sudah ada. Walaupun saya cari dalam Google dia kata paling lama 50, tapi sini saya nampak more than that. So saya rasa okey lah, boleh pakai, ya. Kalau kita ada kelas combine, kita juga boleh guna Jamboard. Okey, dan frame ialah 20, peserta ialah sampai more than 50, ya. Okey, so sini kamu boleh tengok ada cikgu yang sudah buat sampai 20 di belakang. Okey, sampai 20. Dia tak boleh tambah lagi. Sini sudah habis, ya. Tak boleh tambah lagi. Sudah habis, ya. 20, 19, 18, 17, 16. Okey. Kalaulah kita buat, lepas tu kita dapati ada Jamboard yang kita nak delete, kita tak mahu Jamboard ini, kita hanya perlu klik 3 dot, kita delete dia. Okay. Dan mungkin semasa kita ajar, kita dapati Jamboard ini ramai orang suka, dia nak buat Jamboard yang sama. Tapi kita tak cukup, kita boleh klik, kita boleh duplicate dia. Okay, boleh duplicate. Nah, kalau sini sudah 20 tak dapatlah. Kalau dia belum 20, saya boleh duplicate dia. Okay. So ini adalah cara kita guna. Okay. Seterusnya penggunaannya. Okay, macam mana saya guna dalam kelas? Macam mana saya guna dalam kelas? Ini adalah beberapa contoh. Beberapa contoh yang saya ajar semasa mengajar dalam kelas. Kita boleh buat sebagai latihan. Okay, so ini contohnya latihan. Okay, ini adalah latihan ulang kaji. Sebelum peperiksaan, saya bagi mereka revision. Okay, so saya buat macam ini. Dan yang image kat sini, yang ini ditulis oleh pelajar, ini semua bergerak. Tapi yang belakang ini tidak bergerak. Yang belakang itu tidak bergerak ialah yang saya sebut tadi, guna sebagai background. Okay, kita buat image ini sebagai background supaya dia tidak bergerak. Kalau image tadi macam yang ini, dia boleh bergerak. Dan kalau pelajar dia terdelete, nanti soalan cikgu sudah hilang. Okay, so kalau kita buat dia sebagai background, dia tidak akan hilang. Okay, so ini adalah background. Seterusnya, ini adalah ulang kaji tadi, ya. So kita bincang, kita minta pelajar buat, kita bincang, kita semak. Dan semasa bincang, kita mungkin ada bahagian-bahagian yang kita perlu keterangan lanjut, kita letak kotak minta dia tulis. Apa ni, 2 lapisan itu apa? Okey, dia tulis kat sini. Okay. So ini adalah pengajaran yang aktif. Pelajar terlibat secara aktif. Dia bukan cikgu saja yang cakap, tapi pelajar melibat bersama dalam kelas kita. Dan masa kita buat penerangan, minta mereka catat dalam buku latihan. Okay, so ini adalah contoh-contoh yang ditulis oleh pelajar. Kenapa ada pelajar yang guna teks, ada pelajar yang guna sticky note? Ada sebabnya. Bagi pelajar yang boleh guna teks, ini banyak yang guna sticky note. Bagi pelajar yang dapat guna teks macam ini, ya, dia type guna teks, ini adalah pelajar yang biasa ada komputer. Yang guna komputer. Kalau saya tengok pelajar yang guna macam ini, sticky note, walaupun jawapannya panjang, tapi dia guna sticky note macam ini, saya tahu pelajar ini
ya, pelajar Melissa ini dia sebenarnya dia guna handphone. Kerana handphone dia tak ada teks, ya, dia tak ada teks. So nanti saya akan terangkan lebih lanjut tentang telefon bimbit kerana daripada data yang saya kumpul tadi daripada laman web sekolah dan juga daripada laman web KPM, kita dapati daripada data itu ramai daripada pelajar kita dia guna telefon untuk belajar. Mereka tak ada laptop. Okay. So ini adalah contoh latihan. Seterusnya, contoh yang kedua. Okay, so ini juga kita dedahkan kepada peta I think dan latihan juga. Ya, ini semua latihan yang dibuat. Dan jawapan yang panjang-panjang ini pelajar ini dia ada laptop, ya, nampak ya, pelajar ini dia ada laptop. Okay, next. Cikgu Lee. Okay, yang ya. Soalan, sorry mengganggu. Cuma saya nak tanya, untuk setiap frame itu adakah Cikgu Lee letak untuk setiap pelajar seorang satu frame ataupun satu frame tu kita letak untuk satu kumpulan? Macam tadi yang Cikgu Lee tunjuk tu satu pelajar satu frame. Jadi kalau pelajar saya nampak setiap frame itu adalah latihan yang berbeza. Saya akan terangkan nanti, boleh? Okay. Ada rasionalnya, ya, ada rasionalnya sebab saya akan bincangkan nanti ya. So yang ini adalah latihan yang 9 of July this morning mereka buat. Okay, dan lepas mereka buat ada yang pelajar siap, pelajar lain yang semak cross checking ya. Semua benda yang saya buat ada rasionalnya lah. Saya haraplah nanti cikgu boleh tanya lagi lah. Okay, so sini macam mana kita ajar dan di sini adalah soalan kebat. Okay, soalan kebat ini dia perlu betul-betul berfikirlah sebelum jawab. Dan kadang-kala kita kena bincang bersama untuk keluar dapatkan jawapan seperti ini. Kerana dalam buku teks mereka belajar kerjasama ekonomi tapi tidak spesifik kepada kegiatan apa. Dan apabila kita letak kegiatan industri kereta, jawapan mereka mesti berkait dengan industri kereta. Ya. So ini adalah contoh, salah satu contoh soalan kebat yang kita boleh tanya. And then okay, ini juga ulang kaji topik form 1. Apabila mereka belajar, saya bagi mereka ulang kaji topik form 1. Okay. So kita bincang juga teknik menjawab ya. Ini berguna juga untuk pelajar form 5 lah untuk tahu tentang teknik menjawab. Okay. So semasa bincang kita semak jawapan mereka ya. Mana fakta yang betul ke, fakta yang salah dan sebagainya. Okey, yang ini juga adalah ulang kaji ya, topik ulang kaji. Ya, geografi kita banyak peta, so kita boleh buat latihan peta di dalam Jamboard juga. Dan okey, ini adalah yang mereka belajar baru-baru ini juga tentang kerjasama ekonomi. Dan saya kongsikan yang topik form 4 juga, di mana kerana form 3, form 4, form 5 dia lain sikit. Form 4, form 5 kita lebih kepada kebat, kita nak pelajar boleh berfikir. Okay? So kita kena tanya soalan yang mereka kena fikir, lepas tu dia kena bagi jawapan yang berkait dengan soalan. Okay? Soalan ini.
So pelajar masuk kumpulan, mereka akan tengok soalan tanya tentang migrasi Kapit ke Kuala Lumpur. So dia mesti aras yang lebih tinggi ini kerana dia kena tahu aras apa ni, ya, soalan yang tanya tahap apa ni, 4 atau 5 atau 6, ya, soalan 4, 5, 6. Dan ini adalah grup yang buat soalan tentang migrasi daripada Bangladesh dia masuk ke Malaysia. So bezanya di sini dengan ini, nampak dia tak sama. Dan kadang-kadang saya hanya bagi bimbingan dengan letak 2 topik besar ke atas. Dan mereka kena cari apakah yang berkaitan dengan ekonomi, apa yang berkaitan dengan sosial. Okay, so ini adalah Form 4. Dan ini juga baru-baru ini yang tentang dulu hawa, proses dulu hawa. Dan cikgu akan nampak bahawa grafik di belakang ini, ya, ada yang nak tanya tak tentang grafik di belakang ini? Okay, so saya akan tunjukkan cara membuat grafik ini juga. So grafik dengan gambar, ya, kita boleh buat sebenarnya. Ini semua kita boleh buat sebelum kelas bermula. Berbanding dengan Jamboard yang kita terus ambil daripada Google Meet yang kosong, ya, kita buat persediaan. So ini adalah contoh. Dan tingkatan 5. Okey, cuba tengok. Yang ini adalah soalan sebab Form 5 dia lebih kepada nak bersedia untuk SPM. So kita sediakan soalan macam ini. Dan mereka kena tengoklah bahagian mana mereka nak cuba jawab. Ya, lepas tu mereka pilih dan mereka akan buat. Yang ini sebenarnya pada asalnya Jamboard ini dia penuh dengan peta iting yang berbagai jenis. Dan mereka kena fikir daripada soalan ini sebab kita nak meningkatkan kemahiran mereka, KBKK mereka, kemahiran berfikir dan secara kritis dan kreatif. So bila mereka baca soalan ini, dia mesti faham macam mana dia nak sampaikan maklumat ini dalam peta iting yang jenis apa. So mereka kena faham dulu. Bila itu mereka akan pilih. Lepas mereka pilih, mereka sudah tetapkan peta iting yang mereka nak pakai. Peta iting yang tidak berguna, yang tidak dipakai lagi, saya delete lah. So tinggal yang mereka tengah guna. So contohnya macam soalan ini. Ya, soalan ini dia ada A, B, C, ya, dan di sini dia akan combine, ya, dia gabungkan faktor dengan kesan dalam peta iting ini. Okay? Peta iting sebab akibat. Sebabnya apa, akibatnya apa. So yang lain mungkin mereka pilih yang sesuai lah untuk mereka. Ya, peta buih dan sebagainya. Okay, banyak peta buih dan pelajar pun dia nakal-nakal, dia suka tanda macam ini, ya. Okay. Dan akhir sekali, okay, so yang ini juga mereka kena senaraikan, dan ini semua kosong. So mereka kena cari fakta. Fakta kena cari sendiri. Huraian mereka kena cari sendiri. Lepas tu mereka sampaikan dalam bentuk ini dan saya akan betulkan bahagian mana yang kekurangan dan baiki ayat mereka. Kadang-kadang ayat mereka tak betul sangat, ya. Okay. So ini adalah antara kegunaannya dan grafik kat belakang ini kita pun kena buat awal dulu, ya, supaya kita tahu nanti pelajar masuk dia nak tulis fakta macam mana, huraian, contohnya apa. Dan untuk soalan ini mereka cari daripada internet sebab soalan ini tak ada dalam buku juga, ya, soalan tentang syarikat Petronas. So mereka kena cari daripada internet untuk dapatkan jawapan ini. So saya rasa dalam kelas memang mereka sibuklah untuk cari maklumat, untuk buat bahan-bahan di sini. So kelas kami adalah dalam 1,5 jam sampai 2 jam. Okay. So yang lain itu adalah sharing daripada rakan sekerja saya yang mengajar matematik, okay, Madam Tiong.
pagi tadi dia share dengan saya untuk maths. Supaya cikgu lain boleh dapat idea lah macam mana buat ini untuk maths. Okay, so untuk matematik, sebab kalau guna aplikasi Google yang lain mungkin kamu tidak dapat type simbol-simbol masalah. Matematik selalu ialah menaip simbol-simbol, tapi kalau guna ini kamu boleh tulis sahaja. Okay, so ini ialah matematik. So yang dua tu juga matematik. Okay, so sekarang kita sudah hampir nak masuk kepada soalan tadi ya. So kelebihan Jamboard itu apa? Tadi kita sudah cuba kan, kita nampak kelebihannya iaitu kita boleh sesuai untuk PDPR. Kalau kita tidak mengajar secara PDPR, kita mengajar dalam kelas biasa, mungkin kita pun tak dapat laksanakan dengan begitu baik sebab nak duduk dalam kelas, nak cari maklumat susah sebab mereka tak ada internet. Kalau soalan macam tadi, mereka perlu cari maklumat daripada internet. Tapi oleh kerana PDPR, mereka boleh dan mereka dapat maklumat dan mereka boleh siapkan projek mereka lebih cepat. Yang kedua, komunikasi. Ya, mereka kena communicate dengan kawan mereka untuk menyiapkan latihan tersebut. Dan nampak juga ada kolaborasi KBKK. Okay. Dan kalau nak banding dengan Google Slide, Google Document dan Padlet yang juga saya selalu guna, saya rasa lah yang Jamboard lebih baik lagi berbanding dengan tiga ini. Google Slide, dia juga ada kelebihannya, tapi saya lebih suka kepada Jamboard kerana dia ada pen ya, berbanding dengan Google Slide dia tidak ada pen. Kalau Google Document dia pelajar type, dia akan mengganggu pelajar yang lain yang membuat latihan di bawah Google Document yang sama. Okay. Padlet juga sangat baik ya, tapi dia perlu belilah. Ini dia hanya bagi kita percuma sebanyak 3 sahaja. 3 Padlet percuma sahaja. Kalau nak guna lebih, kita kena beli. Okay. So yang seterusnya sumbang sarang ya, yang kita buat tadi dan penyusunan grafik ya, grafik organizer. Bila pelajar dia belajar, kita sediakan bahan-bahan dalam grafik organizer, mereka boleh berfikir secara sistematik. Okay. Dan lepas siap, kita boleh share, kita boleh download, kita boleh buat sebagai nota ulang kaji. Okay, rasional ya, jawab kepada PPD Subis tadi kan tentang kenapa ya saya buat macam tu rasionalnya. Ada beberapa sebab, okay, yang sangat penting lah. Number 1 ialah lesson kita, pengajaran kita. Number 1, sebagai cikgu mesti sentiasa ingat kita mengajar, kita kena sentiasa rujuk kepada SKPM G2 Standard 4 iaitu pencerapan. Dan di sana dia ada banyak tahap tindakan. Dan kalau kita guna Jamboard seperti yang saya sebut tadi, hampir 19 tahap tindakan itu kita boleh skor. Ya, boleh skor markah yang tinggi, skor yang tinggi untuk bahagian ini. Selain daripada yang lain yang biasa semua orang boleh buat ialah seperti 4.1.1 macam itu, semua orang boleh buat. Tapi ada setengah yang selalu kita hadapi, kita boleh capai dalam melakukan aktiviti dalam Jamboard. Okay, so saya bagi contoh. Okay, 4.2.1. Okay, kita tengok 4.2.1. Memberi peluang kepada penyertaan aktif murid. Okay, kalau dalam kelas mungkin ini pun nak buat kadang-kadang ada masalah. Kadang-kadang masa tak cukup. Satu waktu mungkin 30 minit ya. Ini tapi secara PDPR saya percaya saya boleh buatlah. Kerana masa lebih panjang, 1,5 jam, lepas tu 2 jam ya.
Yang lain itu saya rasa tak ada masalah. Ini kelas biasa pun saya boleh buat. Kemudian 4.2.2, mengawasi komunikasi murid, mengawasi perlakuan murid, menyusun atur, ya, yang ditanya oleh Tuan PPD di Subis tadi, menyusun atur kedudukan murid. Ada soalan, saya susun mereka, saya aturkan mereka. Tapi kebanyakan kali saya tidak menyusun mereka. Okay, menyusun atau kita letak nama lah untuk siapa yang dalam grup 1, siapa dalam grup 2. Dan yang seterusnya membuat suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Okey, di sini 4.3.1 berkaitan dengan memandu murid untuk membuat keputusan. Membuat keputusan di sini saya bagi contoh yang soalan tingkatan 5 tadi. Saya tidak tetapkan siapa buat soalan apa. Saya tidak tetapkan apakah peta item yang dia nak guna. Saya bagi mereka bebas. Mereka masuk saja dalam Jamboard, mereka pilih sendiri. Dan mereka sentiasa sendiri yang selesaikan soalan itu. Okay, kalau soalan itu perlu cari maklumat internet, cari sendiri. Tapi pada akhir lesson kita akan bincang. Okey, lepas itu memandu murid menggunakan sumber pendidikan yang berkaitan dengan pelajaran. Ya, saya percaya dua ini saya dapat buat dalam lesson yang menggunakan Jamboard. Dan 4.4.1 ini semua, daripada semua ini sebenarnya berkait rapat dengan yang akhir sekali. 4.6.1. Okay, dua ini adalah saling berkait. Kalau sini ada buat, sini pun ada buat. Okay, sini pun ada buat. Okay, so yang pertama ialah merangsang murid berkomunikasi, merangsang murid berkolaboratif. Kemukakan soalan yang berjurus kepada pemikiran kritis. Okay, so kita tanya soalan yang kritis, kreatif. Mereka kena berfikir. Mengajukan soalan mewujudkan situasi yang menjurus ke arah membuat keputusan. Ya, atas tadi pun ada membuat keputusan. Dan mewujudkan peluang untuk murid memimpin. Mereka kena memimpin kalau mereka dalam grup yang sama. Dan lepas tu menggalakkan murid mengemukakan soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran, terutama soalan yang mereka mungkin kebat, mereka tidak begitu pasti, mereka akan tanya. Dan menggalakkan murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara sendiri. Ya, mereka kena Google search, cari jawapan. Dan tadi cikgu-cikgu yang cari gambar tentang COVID pun, cikgu sudah dapat pengetahuan kerana cari maklumat itu sendiri. Okey, dan di sinilah yang ada kaitan dengan tadi. Respon kepada isi pelajaran, murid-murid terlibat. Murid-murid terlibat diri dalam pelajaran dengan berkomunikasi, berkolaboratif, respon secara kreatif, kemukakan soalan kait dengan isu dan juga buat keputusan. Okey, so itulah rasional di kenapa ya kita nak buat guna Jamboard. So ini adalah hampirlah, sebenarnya lebih daripada 19 tahap tindakan tadi. Okey, yang kedua ialah berkaitan dengan modul PDPR kita. Modul PDPR versi 2.0 itu menggariskan bahawa kelas kita adalah dalam 1 jam, 1.5 jam atau 2 jam dengan adanya bahagian tutorial. Ya, ada bahagian kita mengajar, ada bahagian kita tutorial. Dan tutorial di sana saya bagi mereka buat kerja Jamboard dan mereka akan belajar. Dan akhir sekali, pelajaran kita juga kait dengan RPH yang kita tulis dan yang sangat penting ialah pentafsiran yang kita nak buat pada lesson itu. Kalau kita nak mereka banding, kita buatlah persediaan yang sesuai ya untuk soalan mereka banding tahap apa ya. Dan TS25 dan juga Part 21. Part 21 macam soalan di mana pelajar buat macam seolah-olah macam gallery walk. Lepas mereka siap, mereka tengok Jamboard yang dibuat oleh orang lain, kemudian mereka boleh bagi komen. Okay, so seterusnya. Okay, berkaitan dengan pentafsiran.
Okey, dalam subjek geografi, pentafsirannya seperti subjek lain juga ada 6 tahap. Dan tahap yang pertama itu sangat simple, nyatakan sesuatu, beri konsep sesuatu. Kedua, kita terangkan, so ini sini mereka kena tulis mungkin lebih panjang dan ayat. Hubung kait, soalan yang berkaitan dengan hubung kait, mereka kena relate lah apa yang mereka buat. Dan yang keempat itu banding beza, membanding beza antara satu benda dengan benda yang lain. Contohnya hujan tropika banding dengan hutan monsun tropika. Nombor 5 memberi justifikasi dan nombor 6 beri idea. So yang ini apabila cikgu sudah faham, cikgu akan membuat grafik yang sesuai untuk mereka. So itu adalah kaitan dengan reka bentuk Jamboard. So Jamboard macam mana kita reka bentuk, kita boleh guna Canva. Okay, Canva ialah satu lagi aplikasi yang saya selalu guna bersama dengan Jamboard. So ini adalah Canva. So dalam Canva dia sudah ada banyak template-template yang cikgu boleh terus guna ya. Dan boleh edit sendiri. Ini semua yang saya ambil lah, saya guna ini. Okay. So kalau macam sekolah rendah, hari ini saya nampak juga ramai cikgu-cikgu sekolah rendah yang masuk. Boleh ada ambil latihan sahaja di sini. Dia ada worksheet yang sudah sedia. Ya, macam ini kindergarten boleh guna. Ya. Matematik pun dia banyak worksheet kat sini. Okay, so ini contoh yang what is the time. Okay, so this one maybe English pun ada ya, dalam bahasa Inggeris pun ada. Kalau tak ada, cikgu boleh ubah sesuai sendiri. Contohnya ini tukar jadi BM lah. Tulis nama benda di bawah. Lepas tu ini cat kamu tukar kepada kucing dan sebagainya. Boleh edit. Lepas edit apa yang saya buat, kita download. Okay, contohnya saya lepas edit, saya download sahaja. Lepas download dia tanya kita nak download sebagai PDF, image, okay, ataupun benda lain seperti JPEG, PDF dan sebagainya. Saya kekalkanlah sebagai PNG. Download sahaja. Okey, lepas download saya sudah boleh guna ini image yang saya download black and white. So saya pergi ke Jamboard tadi. Jamboard tadi. Okay, so sinilah yang saya sebut tentang background. Okay, background. Wah, masih di sini kah? 40 orang. Okay, saya buat sebagai background. Nanti cikgu buat apa kat sini, dia tidak ganggu. So, dia akan menjadi background kita. Okay, so saya upload black and white tadi. Black and white. Ice cream. Okey, dah siap. Okey, so sekarang murid-murid boleh jawab. Siapa murid yang kat sini boleh jawab. Okey. So ini adalah yang background. So you see dia tidak bergerak, ya, dia tidak akan ganggu. Tak macam tadi ya, yang ini semua boleh terganggu, boleh hilang. Tapi yang ini tidak hilang. Okay, so sila jawab. So ini adalah combination of dua jenis apps. Okay, so satu guna Jamboard, satu guna Canva. Canva juga banyak benda boleh explore. Dia boleh buat video lagi. Okey, pandai murid-murid ini. Okey, so selain daripada Canva sebenarnya ada lagi lah extension yang lain, ya.
Mungkin saya akan pasang extension. Okay, ini murid-murid sudah jawab kan? Kenapa tidak berfungsi yang ini? Okay, tak apa. Kalau tak dapat, kita tik sahaja guna pen ya. Guna pen, tanda sahaja. Okay, ini dia, betul. Okay, so saya harap semua sudah faham. 1 jam lebih sudah kita dalam online hari ini. So kita balik kepada slide yang pertama. Slide yang pertama tadi saya sudah sebut bahawa hari ini kita belajar tentang ciri-ciri Jamboard, kegunaannya, penggunaannya, kelebihannya, rasional saya gunakannya, dan juga kritis dan kreatif. Dan daripada green to the blue sebenarnya adalah tahap 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalam PBD kita. Ya, pentafsiran bilik deraja. Tahap 1, ciri-ciri. Tahap 2, kegunaan. Tahap 3, penggunaan. Tahap 4, kelebihan. Tahap 6, rasional, justifikasi. Dan tahap ke-6, kita sudah capai kreatif dan kritis. Okay, last sekali. Now, kita tengok suasana PDPR kita. Okay, so yang dalam video tadi sebenarnya saya mengajar, saya campurlah, saya kadang-kala saya guna Google Meet, kadang-kala saya tidak guna Google Meet kerana bila mereka sudah masuk Jamboard, mereka sebenarnya tidak perlu tengok skrin lagi, mereka semua dalam Jamboard. So saya akan tukar bawa mereka ke Telegram ya, ke Telegram video chat ataupun Telegram audio chat di mana mereka dengar suara saya cukup ya. Mereka dengar suara saya, mereka dengar arahan saya. So tidak perlu tengok skrin Google Meet lagi. So ini juga untuk jimatkan data murid-murid yang banyak guna handphone. Okay. Sekian, terima kasih. Okay. Marilah kita bersama berikan tepukan kepada Puan Lee Chayo. Ya. Thank you. Ya, tidak terasa masa berjalan Puan Lee, tahniah Puan Lee. Namun jangan lupa kita masih ada sesi soal jawab lagi. Saya percaya mungkin ada soalan daripada rakan-rakan sama ada yang mengikuti kita menerusi platform Google Meet ataupun YouTube. Mungkin ada soalan yang ingin ditanya kepada Puan Lee. Kita peruntukkan kepada tuan-puan 10 minit. Boleh Puan Lee? Boleh. Ya, walaupun respon sangat positif Puan Lee. Ramai yang memuji perkongsian pada hari ini sangat menarik. Tahniah Puan Lee. Namun ya, kita masih lagi menunggu soalan juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat petang. Ya, okey. Ya. Saya Encik Nurhani. Tadi saya masuk agak lambat. Saya terlepas bagaimana cara nak sharing skrin yang Jamboard tu dengan pelajar yang mula-mula sekali.
Okey. Boleh tak Saya cikgu? tunjukkan sekali lagi ya. Okey, terima kasih. Okey. Kita nak share kepada pelajar mesti ingat, mesti share. Kalau tak share mereka tak nampak. Yang atas sini ada share button kan. Atas sini ada share button, kita klik. Kemudian kita tukar ini kepada anyone with the link editor. Okay, anyone with the link editor. Okay. Kalau tidak, kalau kita sudah banyak kali guna Jamboard, kita buat satu folder dalam komputer kita lah. Ya, kita punya Google Drive kan besar. Kita sekarang guna akaun MOE ya, dia unlimited space. So kita buat satu folder untuk Jamboard dan kita buat semua yang Jamboard kat sini. Kita pergi ke sini, atas sini dia kan ada link. Okay, yang ini ialah link ya. Kita klik sahaja. Kita klik sahaja, lepas tu sama juga anyone with the link editor. Ya, anyone with the link editor. Okey. Okay. Faham. Terima kasih Cikgu Lee. Okay, welcome. Okey, terima kasih atas penjelasan daripada Cikgu Lee tadi. Ada soalan lagi daripada platform Google Meet? Okay, share form ada satu teknik lah sebenarnya ya yang Cikgu Ui tanya, boleh share bahan dari file komputer. Dia kalau guna laptop dia tak dapat. Kalau laptop sini kan dia punya function, dia hanya pen, eraser, select, sticky note, image pun dia hanya ambil image. Dia tak boleh ambil benda lain ya, dia hanya boleh ambil image. Kalau upload pun boleh upload image sahaja. So satu tekniknya, tunggu saya share saya punya saya guna saya punya handphone Okay, sebenarnya ini pun tak ramai orang yang tahu tentang ini. File dari aplikasi lain selain daripada gambar. Okay, so Okay, so ini adalah saya punya handphone. Nampak tak? Nampak Puan, nampak. Okay, this is my handphone. So saya tidak, Jamboard sebenarnya untuk pelajar lebih baik mereka ada download itu apps lah. Kalau tak ada apps then terpaksa guna Chrome untuk masuk. Tapi kalau dia masuk menggunakan apps, okay, so sini dia ada butang kat bawah sini kan, butang bawah sini dia ada plus. Lepas tu dia ada drive content ya, dia ada drive content. Okay, saya besarkan sikit Ini handphone saya, So dia ada drive content, you klik sini, then you boleh ambil daripada drive kamu file yang sebenarnya bukan gambar tapi adalah file lain. Saya ambil contoh, ada file lain tak? Mungkin saya ambil bahan geocompetent kita. Okay, saya ambil contoh slide. Okay, saya boleh guna. So dia sudah masuk, nampak tak? Yang ini tengah-tengah itu ialah slide. Dan saya guna saya punya tangan. Saya guna jari saya boleh besarkannya. Dan saya boleh expand dia, besarkan.
Lepas tu dalam slide ini, dia ada banyak page. Okay. Sorry ya, banyak kotor ni, sudah kotor ni. So ini adalah slide kita. Dan dia ada banyak page dalam slide kan. So ini banyak page dalam slide. Kita boleh ambil saja dan keluarkannya. Macam ini. Nampak? So saya boleh keluarkan daripada slide ini. One by one. Okay, so kalau dia ada 3 page, saya boleh keluarkan 3 page daripada slide. Dan saya terus boleh mengajar guna slide tadi. Macam ni ya. Kalau saya nak guna slide ini, saya keluarkan slide ini. Kalau saya tidak mahu, saya delete sahaja. Okay, delete sahaja. Okay, so ini adalah contoh lah yang kita boleh buat lah. Tapi dia mesti guna handphone dan dia guna yang plus button kat bawah tu drive content. Okay. Dan kalau kita nak pakai kamera juga boleh. Ambil kamera, snap. Tapi jaranglah saya guna itu. Lebih banyak guna yang prepared lah, guna Canva. Saya prepared. Saya lebih suka yang sudah disediakan. Persediaan itu lebih penting lah. Okay, ada lagi soalan? Kalau nak buat dia di depan ke di belakang pun boleh lah ya. Di sini dia ada bring to the front and then send to the back. Nah, itu boleh explore sendirilah. Ya, Puan Lee, penerangan yang sangat jelas Puan Lee. Sementara itu kita ingin juga respon kepada rakan-rakan di YouTube yang bertanyakan link kehadiran ya. Link kehadiran dan maklum balas kita akan paparkan sebentar sahaja lagi ya. Sijil dia boleh didapati menerusi link SPLG KPM untuk sijil nanti. Okey, ada lagi soalan untuk Puan Lee? Kita beri 2 lagi soalan jika ada. Ada satu soalan dalam Google Meet. Adakah kita perlu setting macam guna Google Meet, iaitu kita perlu beri link kepada pelajar sebelum Jamboard? Biasanya saya tidak bagi link kepada mereka sebab saya menggunakan Jamboard semasa PDPR. Bila saya selepas buat penerangan, baru saya bagi link kepada mereka. Okey. Untuk makluman Puan Lee Chai Yong juga, pada petang ini kita amat bersyukur kerana ramai peserta kita yang mengikuti kita menerusi YouTube. Khasnya kita ada lebih kurang 1055 orang ya. Dan di dalam golongan itu ramai rakan guru kita yang sangat membantu rakan lain ya. Contohnya Cikgu Tiong Kong Chia dan Cikgu Dayang Nurul Aswina ya, sangat membantu rakan yang lain ya. Ya, sangat membantu. Mereka tak sabar lagi Puan Lee nak guna. Ada yang nak guna esok pun Jamboard ini. Mereka kata sangat menarik dan tak sabar nak guna. Okey, ada soalan lagi daripada rakan-rakan kita? Yang Cikgu Tiong tadi ialah yang share matematik dengan kita tadi. Yang lesson matematik. Ya, okey. Ya. Cikgu Tiong Kong Chiat ya. Ya, sangat membantu, sangat membantu. Ya, kita juga ada rakan guru dari SMK Parit Panjang Kedah, Cikgu Siti Zainatun Kasmah. Ya, dari Kedah juga turut bersama dengan kita pada petang ini. Ya, rata-rata memuji Cikgu Lee Chai Yong ya. Ada lagi soalan rakan-rakan? Mungkin rakan-rakan dari SIC Plus Sains Sosial mungkin ada soalan untuk Puan Lee. Ya, harap-harap lepas ni semua murid suka masuk kelas dan belajar ya, supaya tidak ponteng lagi ya. Ya.
Itulah harapan kita Puan Lee ya. Kita sangat berharap agar aplikasi seperti ini. Pada petang ini kita amat bertuah. Puan Lee bukan sahaja berkongsi dengan kita Jamboard, malah juga tentang Canva ya. Jadi guru-guru kita mestilah rajin untuk explore semua. Sebab ini merupakan keperluan norma baru. Kita mahu tidak mahu, kita mesti kompeten ya dengan semua peralatan digital inilah. Okey, ada satu soalan yang soalan kita masih menunggu soalan. Cikgu Lee Fang dia tanya tentang sebagai editor, adakah murid akan delete bahan kita? Mereka akan sibuk buat Jamboard lah. Lepas mereka buat, saya rasa mereka tidak akan delete lah. Setakat yang saya guna tak pernah pelajar delete lah. Malah saya tengok dalam rekod saya, walaupun kelas sudah habis 1 minggu, 21 Jun kelas saya sudah habis. Saya tengok 28 dia masih masuk lagi pergi buat kerja kat sana. Saya pun tak tahu apa dia buat kat sana. Tapi saya tengok yang ini juga pagi tadi kelas habis. Ini juga kelas habis 25 tapi 26 ada lagi pelajar masuk pergi buat kerja dia. Dia pergi improve lagi. Mungkin dia tak puas hati dengan jawapan, dia nak baiki lagi. Tapi boleh nampaklah semangat pelajar di sini. Okey, saya rasa Puan Lee, Chayong, saya rasa ada soalan lagi sebab rata-rata peserta kita menyatakan penerangan Puan Lee sangat jelas, mantap dan mudah dipahami. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita berada di alam maya, mari kita berikan satu tepukan yang paling gemuruh untuk penceramah kita pada petang ini, Puan Lee Chayong. Mari kita berikan gemuruh kepada beliau atas satu sesi perkongsian yang sangat menarik ya, dan saya percaya amat membantu rakan-rakan guru kita di sekolah selepas ini. Okey tuan-tuan dan puan-puan, nampaknya kita sudah sampai ke penghujung pertemuan kita pada hari ini. Jadi sebelum kita berpisah, seperti yang diminta oleh rakan-rakan kita akan paparkan link kehadiran selepas ini. Jadi mohon semua untuk lihat link kehadiran, isi maklumat yang diperlukan. Okey, sementara kita memberi ruang kepada rakan-rakan untuk mengisi link kehadiran dan sebagainya, izinkan saya juga untuk mengambil kesempatan ini untuk mempromosikan sekali lagi bahawa esok ya 10 Julai kita ada sesi perkongsian amalan terbaik untuk mata pelajaran sejarah pula. Jadi pastikan tuan-puan jangan terlepas esok rakan-rakan guru ya untuk perkongsian sejarah. Pada minggu seterusnya 17 Julai ya kita juga ada sesi yang sama, perkongsian amalan terbaik bagi mata pelajaran sejarah, yang saya percaya maklumat tentang bengkel ataupun perkongsian ini telah pun dihebahkan ke seluruh Sarawak. Ya, saya percaya tuan-puan sudah pun ambil maklum dengan sesi perkongsian amalan terbaik sejarah ini yang akan berlangsung esok 10 Julai dan juga pada 17 Julai iaitu Sabtu minggu hadapan. Okey, saya juga ingin mengambil kesempatan ini ingin memohon maaf sekali lagi khasnya kepada rakan-rakan guru yang berada di platform YouTube kerana ada sedikit masalah teknikal pada awal pertemuan kita tadi. Saya mohon maaf mewakili jawatan kuasa penganjur pada petang ini. Ya, dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ribuan terima kasih dan apresiasi saya khasnya kepada penganjur perkongsian kita pada petang ini, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Tepukan untuk Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Tepukan juga kepada Dr. Les kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kita pada petang ini. Tepukan sekali lagi untuk penceramah kita Puan Lee Chayong. Juga kepada Majlis SIC Plus Sarawak, DK Sains Sosial Sarawak dan Sosial PPD Pedawan. Tepukan kepada mereka. Ya, kita juga jangan lupa di belakang tabir kita ada Cikgu Riza Nurdin dari PPD Miri ya.
yang bekerja keras untuk technical kita pada petang ini yang akhirnya telah pun berjalan lancar. Tepukan untuk Cikgu Rizanuddin yang kini berada di PPD Miri, saya kini berada di PPD Kemarahan. Kita dihubungkan menerusi alam maya dalam pertemuan kita pada petang ini. Dan terakhir, kita juga layak memberikan tepukan gemuruh kepada kesemua peserta kita pada petang ini yang begitu bersemangat dari awal hingga akhir. Walaupun ada masalah, mereka terus bersama dengan kita menyokong perkongsian kita pada petang ini. Terima kasih kepada semua guru, walaupun anda berada di mana, di Sarawak, di Malaysia, berada di pelosok utara selatan, kita ingin mengambilkan kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada semua atas penglibatan anda semua pada petang ini. Semoga kita akan fly, menyalang fly ya. Jadi sekian saja pertemuan kita pada petang ini. Saya Cikgu Tini Numpang selaku moderator anda pada petang ini ingin memohon maaf dari hujung rambut hingga hujung kaki jika ada sebarang kelemahan dan kekhilafan di pihak saya. Hingga kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang.